Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar berita terkini dari Parlimen. Anwar dapat sokongan majoriti usul percaya sebagai PM. Berita penuh, Kuala Lumpur, Ahli Parlimen Tambun Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan majoriti Ahli Parlimen sebagai Perdana Menteri ke-10 selepas usul percaya dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Usul percaya itu diluluskan dengan undian suara selepas dibentangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof dan disokong rakan sejawatnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum dibahaskan 12 wakil rakyat dari Blok Kerajaan dan Pembangkang. Datuk Seri Hamzah Zainuddin PN Larut yang juga Ketua Pembangkang membuka tirai perbahasan usul berkenaan. Ahli Parlimen lain yang turut berbahas adalah Lim Guang Eng, PH Bagan, Taqiyuddin Hasan, PN Kota Baru, Ronald Kiandi, PN Beluran, Johari Gani, BN Titiwangsa, Fadli Syahri, PN Pasir Mas, Rafizi Ramli, PH Pandan, Wan Saiful Wanjan, PN Tasik Gelugo, Jeffrey Kitingan, GRS Keningau, Syahidan Kasim, PN Arau, Dizul Kifli Ahmad, PH Kuala Selangor dan Bung Mokhtar Radin, BN Kinabatangan. Usul percaya itu bertujuan membuktikan Anwar dari PH yang mengangkat sumpah jawatan pada 24 November lalu mendapat sokongan ahli parlimen bagi memimpin kerajaan baharu selepas keputusan PRU 15 menyaksikan tiada parti atau gabungan politik mendapat majoriti mudah. Berdasarkan sokongan mengikut parti, jumlah ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar sekarang ialah seramai 148 orang. Ia merangkumi daripada PH 82, BN 30, GPS 23, GRS 6, Warisan 3, KDM 1, PBM 1 dan Bebas 2 kerusi. Selebihnya, iaitu 74 kerusi ialah milik PN yang juga Blok Pembangkang. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said ketika menggulung perbahasan usul itu berkata, undian percaya kepada Perdana Menteri pernah dilakukan sebelum ini ketika pentadbiran Allahyarham Tun Hussein On dan Tun Abdul Ahmad Badawi masing-masing pada 1976 serta 2003. Beliau yang bersetuju dengan Blok Pembangkang mengenai usul berkenaan tidak wajib dibentangkan di Dewan Rakyat bagaimanapun menjelaskan, kebiasaannya sebelum ini ia akan dibawa dalam keadaan kesinambungan antara Perdana Menteri. Mengetengahkan contoh kerajaan New Zealand, Azalina berkata, Perdana Menterinya yang mewujudkan kerajaan gabungan mengemukakan usul undi percaya bagi memberikan keyakinan dalam parlimen. Dalam hal ini, saya ingin tegaskan ialah permohonan kerajaan yang mana aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat membenarkan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri dan kerajaan membuat permohonan, kata ahli parlimen pengerang itu. Sokongan itu secara langsung mengabsahkan kedudukan kerajaan yang mentadbir negara ketika ini. Dengan sokongan diperoleh Anwar itu menggambarkan kedudukan sebuah kerajaan kukuh dan stabil. Kedudukan kukuh itu kembali selepas kerajaan yang terbentuk selepas pilihan raya umum PRU 2008, PRU 2013 dan PRU 2018 tidak memperoleh sokongan kukuh sekurang-kurangnya 148 kerusi di Dewan Rakyat. Anwar pada sidang media sulungnya sejurus mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri pada 24 November lalu memaklumkan agenda pertama persidangan Dewan Rakyat adalah untuk membentangkan usul undi percaya. Usul berkenaan untuk membuktikan keabsahan sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat terhadapnya sekaligus memperkukuhkan kestabilan kerajaan perpaduan yang tertubuh pasca PRU 15. Sekian berita, tanya kepada Tan Sri Anwar Ibrahim. Salam sejahtera dan selamat petang terkini dari Mahkamah. Rayuan Rosma didengar 22 dan 23 Jun tahun depan. Berita penuh, Mahkamah Rayuan hari ini menetapkan 22 dan 23 Jun tahun depan untuk mendengar rayuan Datin Sri Rosma Mansur terhadap sabitan dan hukuman penjara 10 tahun dan denda RM970 juta bagi kesalahan rasuah membabitkan projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Timbalan Pendakwa Raya Po Yen Tin memberitahu pemberita
Tarikh itu ditetapkan Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Nur Kamila Aziz ketika pengurusan kes yang berlangsung secara dalam talian. Untuk makluman, rayuan Rosmah terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan yang menolak permohonannya supaya hakim itu menarik diri daripada mendengar perbicaraan kes itu dan membuat keputusan mengenai kes sola itu akan turut didengar pada tarikh sama. Hujahan perlu difailkan pada atau sebelum 22 Mei 2023. Hujahan balas jika ada perlu difailkan pada atau sebelum 7 Jun 2023. Perayu, Rosmah, akan menulis surat rasmi memohon Mahkamah Rayuan untuk menetapkan tarikh bicara rayuan lanjut pada 12 hingga 14 Julai 2023. Bagaimanapun, permohonan tertakluk kepada persetujuan Mahkamah, katanya sambil menambah, pengurusan kes seterusnya ditetapkan pada 3 Februari 2023 secara dalam talian. Rosmah 70 yang memfailkan petisyen rayuan pada 13 Oktober lepas telah mengemukakan 127 alasan, antaranya mendakwa keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Muhammad Zaini yang menjatuhkan hukuman terhadapnya adalah berat sebelah dan tidak berlandaskan pertimbangan yang betul. Pada 1 September lepas, Hakim Muhammad Zaini mendapati Rosmah bersalah atas 3 pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda RM970 juta ringgit. Mahkamah juga memerintahkan Rosmah dipenjara 30 tahun jika gagal membayar denda itu. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuannya di Mahkamah Rayuan. Rosmah dituduh atas 1 pertuduhan meminta RM187.5 juta ringgit dan 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM6.5 juta daripada bekas pengarah urusan Jepak Holding Sendirian Berhad Saidi Abang Samsudin. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini.